129. Alright. 129. Merasa bangga nombor 3 ya. Maknanya kita kena buat perkara-perkara yang tertera di dalam apa ni ya, tajuknya sifat-sifat orang hidup untuk Islam. Kita hidup ni semata-mata untuk Islam. Ya, itu yang kita beria benar ngaji malam ni. Beria benar sahabat kita dari Jakarta datang kemari ni untuk apa? Untuk apa? Menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Disuruh kita tu menyebarkan ya. Memang itu kewajipan kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Ya. Itu gunanya Islam ni, nak disebarkan. Kalau duduk di rumah ngantuk aja, bila Islam nak berkembang ya? Ngantuk aja, tahu ngantuk? Orang tak tahu pun tentang Islam. Jadi kita kena keluar, kena sebarkan Islam itu, agama Islam itu kepada masyarakat kita. Ya. Tak boleh tiap hari, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, seumur hidup. Ada masanya dia menyebarkan Islam kepada masyarakat umum ya. Itu yang diperintahkan oleh Rasul tu, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Ya. Kalau boleh hari-hari lah. Itu sebab saya keluar hari-hari. Tak ada miss. Not even one day saya miss. Ada je program untuk menjalankan dakwah kepada masyarakat umum ya. Baik. Jadi itu sifat dia. Yang pertama, kita mesti berpegang teguh kepada Islam secara praktik. Nak mendakwah orang, kita kena buat dulu. Kita kena amalkan Islam, baru boleh kita dakwah orang. Ya? Kalau tidak esok ditanya Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap aja tapi tak pandai berbuat? Jadi kita kena buat dulu. Itu yang pertama. Dah kita baca dulu ni. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahah kepada Islam. Ya, hikmah sesuatu perbuatan dalam Islam itu apa? Apa maslahahnya? Kerana Rasulullah pun khabar kepada kita. Ya, berlegarlah kamu bersama-sama kitab Allah di mana saja ia berlegar. Di mana ada kitab Allah, di situlah ada kita. Di mana ada Al-Quran, di situlah ada kita. Di mana ada hadis, di situlah ada kita. Ya, itu yang kedua. Bulan sudah ada kita baca. Yang ketiga kita sambung malam ni nak baca iaitu merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah. Kita kena bangga dengan Islam. Don't be ashamed to admit that you are Muslims. Jangan malu nak mengaku kamu adalah orang Islam. Kita kena rasa bangga dengan Islam. Jangan monyok je. Lebih-lebih lagi kalau kita berada di negara-negara yang bukan Islam. Tonjolkan keislaman kita tu kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Jangan malu. Jangan kecut perut nak ngaku kita ni Islam. Setengah orang tu sekarang ni nama pun dah tak nak nama Islam. Ada tak sekarang ni? Udah tak nak nama Islam. Zakaria, sedap nama tu, nama Rasul dan nama Nabi. Tak nak. Siapa nama kamu? Zack kan ya. Zakaria jadi Zack kan ya. Johari, sedap nama Johari, sudah tak? Johari. Dia apa dia tukarnya? Jo ni hamba. Udah malu nama Islam. Bukan tuan ni yang menyolang mati nama saya, tidak ya. Tempat lain. Di mana? Di mana? Di Korea dah pandai dah memang. Nama Islam pun dah tak nak. Ya, nama sedap. Ya, tapi tak nak mengaku dia tu Islam. Nama sedap. Maryam, sedap Maryam tu. Ya, dah tak nak nama Maryam. Nak nama apa? Mary Ann. Ya. Tak nak mengaku Islam. Ya, begitulah kita hari ini. Kita mesti bangga bahawa kita ni dalam kebenaran. Ya, don't be ashamed to exert yourself in the truth. Tak tahu idak-idak lah. Siapa tak tahu cakap orang putih tu. Jangan malu nak menonjolkan kebenaran kepada umum. Jangan kerana kejahilan orang lain kita terpaksa mengorbankan kebenaran. Itu tak boleh. Kita kena
tonjolkan kebenaran itu kepada masyarakat yang belum mengerti tentang kebenaran itu lagi. Kalau dah mengerti, alhamdulillah. Kalau belum, kita lah tugas kita untuk mengintroducekan, untuk memperkenalkan kebenaran itu kepada masyarakat. Merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah. Itu sebab orang-orang lain tu kita tengok ya, bila time dia semayang, dia tak kira di mana, tepi jalan ke, di stesen kereta api ke, di lapangan terbang ke, mereka tetap semayang, menonjolkan keislaman mereka. Tak ada mereka malu mewar-warkan mereka bahawa mereka itu orang Islam. Kita hari ini malu saja, malu tak bertempat. Nak azan malu, nak pakai jubah malu, nak pakai serban malu, nak bertudung pun malu. Kalau wanita malu tudung, kata nama ekstrim pula, kata nama ortodok pula, kata nama apa? Kata nama teroris pula, tambah kenari. Islam tu diasosiatkan dengan terorisme, dengan keganasan. Sebab itu dah malu nak ngabarkan dia tu Islam. Jangan malu-malu, kerana kita adalah dalam kebenaran. Kebenaran tu pasti akan mengalahkan kebatilan. Yalah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah. Katakan bahawa yang hak itu pasti akan mengalahkan yang batil. Sesungguhnya yang hak itu sesungguhnya akan yang batil itu pasti akan binasa bila datang yang hak. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu. Ini salah satu daripada sifat-sifat orang mukmin. Orang mukmin mesti ada sifat bangga dengan keislamannya, bangga bahawa dia Islam. Firman Allah, walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin, dan keagungan itu hanyalah bagi Allah. Walillahil izzah, keagungan itu hanya bagi Allah, yang lain tak ada agung macam Allah. Wali rasulih, dan juga bagi rasulnya, dan bagi rasulnya, dan bagi orang mukmin, orang yang beriman. Walil mu'minin, mesti berasa bangga, mesti berasa megah, mesti tonjolkan keislamannya, tonjolkan kebenarannya kepada masyarakat yang belum ada dapat kebenaran. Lagi kata Allah, ini lagi tegas, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sekali lagi, wala tahinu, jangan kamu bersikap dengan lemah, jangan rasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'laun, kamu itu adalah mulia, tinggi kamu tu daripada damai. Jangan risau. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Kalau kamu orang beriman, kamu tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, tak ada rasa rendah diri, tak ada rasa hina di hadapan orang-orang kafir. Banyak orang dulu-dulu tu dia rasa malu di hadapan orang kafir. Pakaian pun malu, nak pakai baju Melayu dalam pekan malu. Ada tak orang dulu nak pakai baju Melayu dalam pekan malu, nak pakai kepiah malu, nak pakai serban lagi malu. Kata dia ortodok, ekstrim, dan sebagainya. Jangan. Kita tonjolkan keislaman kita. Itu orang Islam tu bangga dengan Islamnya, bangga dengan kebenarannya. Bangga bahawa dia nanti akan mati sebagai seorang Islam. Seronok dia, kerana bila nak mati itu dia nampak tempatnya nanti di akhirat. Orang yang nak mati dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau dia ahli syurga, dia nampak syurga tu. Kalau dia ahli neraka, dia nampaklah nerakanya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang mujahid, yang mati-mati, dibunuh oleh Yahudi tu, mana rupa mayatnya? Senyum aja, tenang aja rupanya. Tak boleh tengok ke mana? Ada internet rumah dah? Ada tengok mayat mereka tu, mana rupanya? Yang mati syahid tu, mana rupanya? Senyum, tenang aja rupanya. Kenapa? Kerana sebelum dia mati itu dia nampak tempatnya di akhirat. Orang syahid tempatnya di mana? Syurga. Orang ahli syurga dia nampakkan apa? Syurga lah. Mana boleh orang ahli syurga dia nampakkan neraka? Ada?
Orang ahli neraka dia nampak apa? Neraka lah. Itu yang kadang-kadang lupa terbeliak biji mata tu terjolol lidah. Apa? Nampak neraka. Nampak malaikat yang garang-garang, yang ganas-ganas, yang kasar-kasar. Nampak api yang menjulang-julang. Nampak anjing yang ganas-ganas, yang besar-besar, nyala-nyala. Itu yang terbeliak biji mata tu. Mudah-mudahan kita tak ada kena begitu ya. Mudah-mudahan nampak kita akan syurga. Nampak apa? Makanan syurga. Nampak mahligai di syurga. Nampak pakaian di syurga. Nampak apa lagi? Nampak apa lagi? Kalau tak tahu, nampak apa lagi? Bidadari syurga melambai-lambai. Welcome to me my darling, kata. Tak ada ke? Tak nak ke? Siapa tak nak katakan? Itu yang kita nampak. Mudah-mudahan ya. Itu yang senyum ya. Banyak, bukan satu dua ya. Kita tengok dalam internet tu, yang mati tu senyum aja. Tenang aja rupanya. Kerana memang dia nampak. Allah pun sebut apa tu? Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Pada hari itu mereka diberi pandangan tembus. Nampak mereka tu. Kalau syurga nampak syurga, neraka nampak neraka. Dan mereka nampak apa yang akan berlaku pada diri mereka pada hari pembalasan nanti itu dia. Jadi janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi. Apa namanya? Wa antumul a'laun, kata Allah ya, kamu tu adalah yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah dah janji orang beriman ni tinggi darjatnya ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, diangkat Allah darjat mereka yang beriman di kalangan kamu. Orang-orang yang beriman di kalangan kamu Allah angkatkan darjatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Lagi wallazina utul ilma darajat, dan mereka-mereka yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Itu dia bezanya antara orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman boleh datang ke surau ni ya. Kemudian beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, ada beza tak? Orang ada ilmu ada meja, ada apa lagi? Ada ayo, mana ke dia ayo tadi? Ada ayo, ada ayo nampak? Dia tak ada ayo, nangun dengan orang ada ilmu ada ayo. Ada mikrofon, boleh bercakap, dengar ada orang. Itu dia bezanya. Nampak di depan mata apa nampak? Jadi sebab itu kita nak apa? Kita nak jadi orang yang beriman, yang ada ilmu. Itu ada bezanya. Jadi jangan segan, jangan malu mengaku kita ni orang beriman. Telah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah, ini hijrah yang pertama ya, hijrah ke Habsyah. Habsyah tu satu negara di Afrika. Sekarang ni namanya apa? Kuis perdana. Tak betul namanya Habsyah. Ethiopia namanya. Ethiopia. Itu namanya sekarang ni. Dulu dipanggil Habsyah. Yang ada Salasi tu, Jibrail tu. Itu nama orang Habsyah tu ya. Mereka tu apa namanya, ahli dalam lumba jauh. Lumba jarak jauh, mereka lah yang handai-handai, yang biasa champion Olimpik pun nama tu. Negara apa? Ethiopia. Dia memang berambat di jalan raya apa itu pun tak berkasut tau. Tak berkasut boleh berambat tu. Itu dia hebatnya dalam tu Kerana apa? Negara mereka tu pergunungan je. Kebanyakan yang pergunungan yang tinggi-tinggi turun naik. Kalau dia masakat 5 batu tu kacang je. Kita 5 langkah pun tak lalu. Dia 5 batu tu kacang aja dia berjalan berlari. Itu Habsyah. Dikenali dengan nama Habsyah. Sekarang ni panggil Ethiopia. Itu hijrah yang pertama. Kerana pada masa itu di Habsyah tu ada raja yang agak lunak dengan Islam. Nama raja tu Najasyi lunak dengan Islam. Maka Rasulullah perintahkan sahabat supaya berhijrah ke negara Habsyah. Memang disambut oleh Raja Habsyah tu dengan sambutan yang apa ni? Yang baiklah, sambutan yang bagus terhadap umat Islam yang berhijrah di sana tu. Itu dia. Itu Habsyah. Lepas itu baru berhijrah ke Madinah ya. Masa hijrah ke Madinah itulah yang kita nampak ukhuwahnya terserlah
dan di sanalah bermulanya munculnya negara Islam yang pertama setelah hijrah. Jadi maknanya hikmah hijrah tu yang pertama, tertegaknya negara Islam yang pertama. Yang kedua, tertegaknya perpaduan di antara umat Islam. Ya, Rasulullah perintahkan orang Ansar, iaitu orang Madinah, mesti ambil salah seorang daripada orang Muhajirin itu sebagai saudara angkat. Seorang ambil seorang, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang, dan tunaikan segala hajat-hajat mereka tu, keperluan mereka tu diselesaikan. Jadi orang Muhajirin tu dapatlah dia bersaudara angkat dengan orang Madinah, orang Ansar. Orang Ansar pun tengok keperluan sahabat dia Muhajirin macam mana. Mana yang ada RM2 bagi RM1 seorang, aku pakai RM1, kamu pakai RM1. Tuan-tuan bila dengar tu, aku boleh. Dengar lagi, mana yang ada 2 helai baju, baginya selai seorang, dia pakai selai, orang Muhajirin pakai selai. Boleh buat tak? Boleh. Dengar lagi, mana yang ada 2 biji rumah, dibaginya sebuah untuk sahabatnya Muhajirin, dia pakai sebuah. Ada? Ada kan? Boleh ke ni? Mana ada? Buat benda boleh lah. Ya. Mana yang ada 2 dusun royat, 1 dusun baginya orang Muhajirin, 1 dusun lagi dia pakai. Boleh? Boleh ke tak? Ya? Ni seorang je boleh. Kalau diam je. Lagi apa? Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi'. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Dia dapat seorang sahabat dari Muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Dapat dia Abdurrahman bin Auf, dia pun kabur pada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudara, saya tahu saudara datang dari Mekah berseorangan, tinggal harta benda, tinggal perniagaan, tinggal isteri, tinggal keluarga. Oleh yang demikian saya sangat simpati dengan saudara. Ya, saudara pilihlah, saya ada 2 orang isteri. Saudara pilihlah yang mana satu yang saudara suka, nescaya akan saya ceraikan salah seorang daripadanya, dan saudara pun bolehlah kahwin dengan dia. Ada orang boleh buat angkat tangan. Ada orang taparut ni boleh buat. Ngabur pada orang dari Jakarta tu, saudara datang dari Jakarta sebatang kara gitu. Saya ada 2 orang isteri, dan saya boleh ceraikan salah seorang daripada mana yang saudara suka, supaya saudara boleh nikah dengan dia. Boleh angkat tangan. Ya. Apa nak bagi pun seorang aja. Kalau ada 2 pun bukan itu punya ayatnya. Apa nama ayatnya? Saudara saya ada 2 orang isteri. Saudara ambil lah yang tua tu. Yang muda tak boleh, saya punya katanya. Tapi itu orang Ansar dengan orang Muhajirin tak ada macam itu bunyinya. Pilihlah yang mana satu yang saudara suka, nescaya akan saya ceraikan dan kamu bolehlah kahwin dengan dia. Tapi tawaran ini tak dibenarkan oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf pun tak nak menerima, kerana sudah terlalu ekstrim, sudah melampau. Melampaui batas. Islam tak suka dengan perkara yang melampaui batas. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih di atas tawaran saudara, tetapi minta maaf saya tak dapat menerimanya. Cukuplah saudara bagi saya sedikit modal dan tunjukkan saya di mana pasar. Mana pasar, tunjukkan saya. Jadi Sa'ad bin Rabi' tadi bagilah sedikit modal kepada Abdurrahman bin Auf, ditunjuknya pasar Madinah tu. Ini dia pasar kita. Pergilah Abdurrahman bin Auf ke pasar itu untuk berniaga. Ya. Punya le dekor, tahu ke dekor? Orang sini tak tahu apa dekor. Ya. Tak berapa lama lepas itu, berapa tahun lepas itu, habis lingkup perniagaan orang Yahudi tu. Ya. Semua beralih kepada Abdurrahman bin Auf. Pasal apa? Dia menjaga ni macam memang dekor betul. Ya. Macam dapat itik bertelur emas. Tahu kan? The duck that lays the golden egg. Macam itulah lebih kurang. Ya. Dekor benar, rasi. Jangan orang Perak ni dekor pun dia, rasi pun dia. Macam orang mancing juga. Saya mancing berkejam-kejam, tak pagut je pun tak. Mat kita mancing, cop, seminit satu, cop, udah baung, cop, udah ikan keli, cop lagi, baung lagi, cop, ikan lampam, cop, ikan tali piak. Kenal saja. Itu dekor ke siap? Dekor namanya. Orang Jakarta tahu ke dekor ni? Tu. Ya. Dekor.
Ya. Yang saya ni bekerja kejam, pagut beda. Itu apa? Dekor ke sia? Sia lah tu ya. Lepas tu mat, bagi sini. Bawa saya tempat kamu tu. Dia pun bagi, dia pergi tempat saya. Saya pula pergi tempat dia. Pasal saya tengok dia cap. Letak apa tu? Joran tu. Dia pun cop dapat saja. Yang saya ni bekerja kejam juga, pagutnya beda. Itu nampaknya sial betul. Itu sebab orang dia dulu tuan-tuan, bila nak mancing ambil joran tu, tahu joran tu daripada buluh dulu kan sekarang ni beli. Daripada buluh tu dia ukur tu. Dekor sial. Dia nak dekor dengan dekor, tahu? Baru dia boleh dapat ikan. Itu cerita mancing lah ya. Jadi Abdul Rahman Taufi itulah dengan masa yang singkat saja dia boleh memonopoli perniagaan di Madinah dan melingkupkan perniagaan orang Yahudi. Begitu hebatnya Abdul Rahman bin Auf ni dalam bab perniagaan. Baik. Jadi mereka tu berhijrah ke Habsyah kerana melarikan diri bersama-sama agama mereka, kerana terlalu hebat tekanan-tekanan terhadap orang Islam di Mekah. Maka mereka diperintahkan oleh Rasulullah supaya berhijrah ke Habsyah. Diberitakan lebih kurang 60 orang pergi berhijrah ke Habsyah. Termasuk Saidina Ja'far, termasuk ramai lah berhijrah ke sana. Tapi Rasulullah tak pergi, sahabat dia pergi dulu. Iaitu mereka telah masuk menghadap Raja Habsyah An-Najashi. Nama raja itu An-Najashi. Salah seorang daripada padri dan rahib yang berada bersama-sama dengan An-Najashi memulakan perbicaraan, bercakap dengan orang Islam tu di sana, dengan orang Islam dengan mengatakan sujudlah kepada Raja An-Najashi. Padri itu nyuruh orang Islam sujud kepada Raja An-Najashi. Zaman dulu sujud kepada raja ni biasa aja ya. Caesar tu semuanya orang sujud dengan dia. Ada pernah dengar Caesar? Julius Caesar. Tak pernah dengar ke dalam ni? Sujud aja mereka tu, sujud dengan dia. Bila ke mana aja, "Hey Caesar." Sujud mereka tu ya. Begitu juga raja-raja Jerman pada ketika itu sujud aja. Hitler tu pun ramai orang sujud dengan dia tu. Bila sebut "Hey Hitler", sujud, semua orang sujud. Jadi orang Islam pun begitu juga, diperintahkan supaya sujud kepada An-Najashi. Dengan mengatakan sujudlah kepada Raja An-Najashi. Lantas Ja'far bin Abi Talib, Ja'far ni saudara kepada Ali ya, namanya Ja'far bin Abi Talib, yang menjadi ketua orang-orang Islam, menjawab dengan katanya, kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah. Nampak tu, punya tegas, punya dia apa, tak ada malu mengatakan dia tu orang Islam. Kami hanya sujud kepada Allah. Pada manusia tak boleh nak sujud. Rasulullah ada tak orang nak sujudkan dia? Ada tak orang nak sujud kepada Rasulullah? Ada. Ya, satu ketika seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab yang tidak ada tamadun zaman itu, dipanggil Arab Badui. Dia tak beriman lagi. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kamu mengaku jadi rasul ya?" kata dia. "Kalau betul kamu ni rasul, cuba tunjuk mukjizat, satu mukjizat kepada aku," kata dia orang Badui itu. Jawab Nabi, "Kamu nak tengok apa wahai saudaraku orang Badui?" katanya. "Kamu tengok pokok tu." Tunjukkannya satu pokok apa yang dah mati, pokok tamar yang dah mati. Pokok yang dah mati panggil apa? Ada tu. Pokok yang dah mati panggil apa? Banio. Tahu Banio? Banir. Ada satu kampung nama kampung Banir. Banyak pokok mati ke situ. Tengok pokok tamar tu dah jadi banio, katanya dah mati lah tu. Coba kamu panggil pokok tamar tu datang kepada kamu, kalau betul kamu tu rasul ni ya. Panggil pokok tamar supaya dia datang kepada kamu. Kalau betul kamu rasul, tentulah kamu boleh buat kan. Kata Nabi, kalau aku manggilnya, kamu kata aku sihir. Kamu manggil pokok itu kamu manggil, katakan Muhammad manggil kamu kata. Yang apa Badui tadi, pergilah, wahai pokok, wahai banio. Tak ada yang kata banio, saya yang katakan tu ya. Wahai banio,
Rasulullah Muhammad manggil kamu, katanya. Kejap-kejap itu pokok tu bergerak. Okey. Tak adalah kopi itu dalam kitab tu. Itu saya lah ngabung kopi tu. Keluar daripada lubang itu. Kemudian berjalan menuju kepada Rasulullah. Jawab Nabi, tanya Nabi kepada orang Badui lagi, kamu nak tengok apa? Kamu nak tengok apa kerasulan aku? Nak tengok mukjizat apa lagi? Kata orang Badui itu cukup. Dia cakap Arab dia kafa. Bahasa Arabnya kafa, cukup dia tu, cukup kafa. Bukannya kafa tu kelas agama fardu ain, itu kafa juga. Cukup dah tu. Aku dah percaya dah tu, kata Nabi, kata dia orang Badui itu. Sudah yakin benar bahawa Muhammad tu adalah nabi dan rasul. Sudah yakin benar, dia pun kejap-kejap itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan kamu sebenarnya adalah pesuruh Allah. Lepas itu dia minta nak sujud kepada Nabi. Sudah mengaku dia jadi Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku sujud kepada kamu. Kata Nabi, mana manusia tak boleh sujud kepada manusia? Manusia tak boleh sujud kepada manusia. Ini orang belakang tu dengar betul-betul. Kalau manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku perintahkan semua isteri-isteri supaya sujud kepada suami masing-masing. Tapi tak boleh, mujur tak boleh. Kalau boleh, balik Kang Hanif kan. Sujud depan, sujud pada dia. Mujur tak boleh. Kalau boleh, entahlah. Saya pun habis itu juga. Kalau boleh balik siap soyah dalam isi saya, soyah dah tahu. Sujud. Mujur tak boleh. Kalau tidak, kita nyuruh dia main sujud saja. Tak boleh. Kalau nak sujud hanya kepada Allah Taala, tak boleh kepada manusia. Jangan silap tuan-tuan dan puan-puan, Allah perintahkan iblis supaya sujud kepada Adam. Sujud yang ini maksudnya bukan sujud macam kita sembahyang. Sujud ini maksudnya menghormati, tunduk menghormati Adam. Itu pun iblis tanda. Bukannya suruh sujud macam kita sembahyang tu, dah. Suruh menghormati, bongkok sikit lah, suruh menghormati Adam ni. Kerana apa? Kerana Adam ni Rasul, kekasih Allah. Masih itu Itu pun iblis tanda. Kenapa dia tanda? Aba wastakbar. Apa arti aba wastakbar? Dia ingkar lagi, takabur. Wa kana minal kafirin. Terus jadi orang yang kafir. Itu dia balik kepada cerita tadi. Iaitu Najasyi tadi. Lantas Ja'far bin Abi Talib menjadi ketua orang-orang Islam, menjawab dengan katanya, kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah. Ini menggambarkan apa? Dia nak mesej, nak sampai kepada kita ni apa? Bahawa sahabat dulu mereka tak ada malu-malu, tak ada takut-takut, tak ada gentar-gentar, tak ada dua cita mengaku diri mereka orang Islam. Tak ada macam orang sekarang ni malu mengaku jadi orang Islam. Sampai nama pun berubah. Tadi kan banyak nama, contoh-contoh nama berubah. Zaman saya berbudak pun begitu juga. Ustaz pun malu jadi ustaz masa itu. Orang yang panggil aku ustaz atau panggil aku cikgu katanya. Marah. Ada ustaz, kawan saya pun. Dia malu nak ngabarkan dia tu ustaz. Pasal masa dulu, masa dulu ustaz bukan gaya macam sekarang ni. Dulu ustaz pakai kain pelekat. Itu yang dia malu tu. Jangan panggil aku ustaz ni. Panggil aku cikgu ni. Kemudian dalam sejarah Islam penuh dengan ratusan sikap dan pendirian yang agung, tinggi dan berani yang telah dirakamkan oleh generasi Islam pertama, seperti apa? Al-Khubayb bin Adi, Zaid bin Aqdatanah, lagi Rubi'i bin Amir, Mus'ab bin Umair. Ini dia utusan yang pertama orang dari Mekah pergi ke Madinah ni. Mus'ab bin Umair namanya. Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al-Musayyib, dan lain-lain lagi. Amatlah baik jika kita membaca sejarah mereka. Bacalah sejarah mereka. Ada satu kitab namanya
60 para sahabat, karangan B. Arifin, orang Indonesia. Bacalah kitab mengenai itu ya. Ada nama-nama yang disebut ni ya. Antaranya Mus'ab bin Umair, bacalah. Apa nama kitabnya? 60 para sahabat. Ya. Mana yang dapat kitab tu baca so. Di mana yang dapat kitab tu? Di kampung. Ya. Jenuh dah kempen ni. Ya. Baru kita tahu macam mana mereka mempertahankan Islam. Mereka menonjolkan Islam. Mereka tidak malu mengaku diri mereka itu Islam. Ya, mereka tidak malu untuk sujud selain daripada Allah Taala. Itu dia, kena faham itu ya. Itu nama-nama para sahabat yang mempertahankan syariat Islam. Amatlah baik jika kita membaca sejarah mereka, meneliti kisah mereka dan mengikuti jejak langkah mereka. Kita baca itu bukan seronok nak megah-megah, nak seronok, supaya kita menjadikan mereka suri tauladan. Ya, kerana sahabat itu kata Nabi apa? Adalah seperti bintang-bintang di langit. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana salah seorang daripada mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Dapat hidayah. Jadi itu yang nak jadikan contoh, itu yang nak jadi idola kita. Ya, patutnya idola kita apa? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, lagi Umar Ibn Al-Khattab. Itu patutnya idola kita. Tak ada pula apa? Lionel Messi, itu pula idolanya. Ya, lagi apa? Lee Chong Wei, itu pula idolanya. Lagi apa? Ronaldo. Tu berapa anda tu Cristiano Ronaldo jadi idolanya. Patutnya idolanya apa? Sahabat-sahabat. Itu patut idola kita. Ya. Kerana mereka tu menjadi contoh. Mana-mana kamu ikut mana-mana sahabat pun kamu pasti akan dapat petunjuk. Ya. Itu yang keempat. Yang keempat tadi apa? Tidak rasa. Mana dia yang keempat? Tak ada yang empat. Terus kelima aja. Empatnya tak ada. Dapat 3, 5. Ini dia matematik tak lulus ni. Ya, yang ketiga merasa bangga dengan kebenaran. Yang keempat tak ada. Terus kelima pula. Yang kelima beriltizam. Apa arti iltizam? Beriltizam. Committed. Bahasa Inggerisnya committed. Artinya berazam betul-betul. Berazam betul-betul ya. Itu namanya iltizam. Dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam. Ya, kerana kita sama-sama Islam itu bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara antara mereka. Ya. Orang yang bersama dengan Rasulullah pun apa? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama dengan Rasulullah itu allazina ma'ahu, orang yang bersama dengannya asyidda'u 'alal kufar, bersangatan keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dengan orang kafir mereka keras. Dia tak sanggup tunduk terhadap kekufuran. Ya. Walaupun dipaksa, walaupun dalam situasi yang dia tak boleh lepas, mesti ditonjolkan keislaman dia juga. Ya. Setengah orang dia puasa pun boleh buka puasa tu. Pasal dia malu nak ngaburkan dia puasa. Ada orang itu tau. Dia malu. Orang tengah kumpulan minum arak, dia pun sama minum arak juga. Nak keep up with the times katanya. Nak keep up with the Jonases katanya. Faham ke dalam ni? Nak ikut peredaran zaman katanya. Dia tak mau ketinggalan zaman katanya. Mesti ikut peredaran zaman katanya. Itu semua apa? Semua menjatuhkan imej Islam tu. Jangan sekali. Ya. Orang pegang anjing, dia pun pegang anjing juga. Ya. Ada tak upacara pegang anjing? Touch the dog. Padahal saja-saja nak pegang anjing, apa hukumnya? Haram. Ya. Kalau dia tu cedera, luka, kita nak ubat, nak balut lukanya, baru harus. Tapi kalau saja-saja pegang anjing, peluk, cium, macam apa hukumnya?
haram ya. Kerana anjing tu najis. Mana boleh kita peluk-peluk dengan najis Tapi nak apa? Nak tunjuk moden konon. Nak hilangkan stigma katanya. Itu tujuannya dia kena upacara touch the dog tu. Nak menghilangkan stigma orang Islam terhadap anjing. Supaya orang Islam jangan rasa genyikan anjing. Itu dia upacara pegang anjing. Tangkap gambar pula tu. Tunjuk dalam Facebook. Pakai tudung pula tu. Pegang anjing tu pakai tudung. Hujung tak pakai purdah. Inilah yang berlaku hari ini. Seolah-olah kita boleh kompromi agama kita dengan agama lain. Tak boleh ya. Islam tetap tinggi. Islam tetap mulia. Islam adalah agama yang benar. Jangan dicampur adukkan dengan perkara-perkara kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam. Sebab itu kita kena wujudkan ukhuwah di kalangan orang-orang Islam. Bersama-sama, bekerjasama dengan orang yang nak amalkan Islam. Jangan bergeser saja antara Islam dengan Islam, antara orang Islam dengan orang Islam. Berkacau je, bergaduh je, bercakaran. Jangan ya. Kita sesama Islam adalah bersahabat belaka. Semua kita ni bersahabat belaka sesama Islam. Kerana dengan menganut agama Islam, saya telah diwajibkan oleh Islam beramal. Yang pertama, kita menganut agama Islam, wajiblah beramal dengan Islam. Kalau tidak, baik tak usah menganut Islam. Menganut Islam tapi tak nak beramal dengan Islam. Sembahyang tak ada, zakat tak ada, naik haji tak ada. Berukhuwah tak ada, bergaduh saja kerjanya. Tapi dia mengaku Islam. Jadi dia mesti beramal dengan Islam. Orang putih pun tahu. To believe is to practice. Faham ke ni? Apa katanya? To believe is to practice. Apa katanya? Bila kamu percaya, hendaklah kamu amalkan. Kamu percaya, kamu kena amalkan. Kalau tidak, baik tak usah percaya. Senang ya. Ini percaya tapi tak amal. Itu tak percaya lah namanya. Betul rukun Islam tu